Alright, hi everyone. So hari ni kita akan masuk chapter baru which is capacitor. So basically capacitor ni dalam erti kata mudah dia is an electronic components. Macam kita dah belajar chapter 3 before this. So chapter 3 before this kita tahu kita belajar pasal resistor atau resistant. Resistant adalah value kepada resistor. So resistor tu actually as a as electrical components jugalah. So this one is a different components pula. Cuma nanti kita akan jumpa inductor juga. So untuk capacitor value dia kita akan namakan dengan capacitance. C besar ya. So kita tengok capacitor dulu by definitions. So a device that able to store electric charge or electrical potential energy. So basically electric charge ni kita simbolkan sebagai Q lah. Untuk electrical potential energy adalah electrical potential energy. Kita dengan ni start dengan simbol P untuk tenaga dia. Sorry terbalik pula. So electrical potential energy ataupun sama lah juga dengan voltage lah juga kan. Tapi more untuk ni mainly adalah store electrical charges. Itu yang penting lah dalam mainly kegunaan dia lah. Okay, so senang cerita kita nak describe capacitor ni macam power bank awak ataupun sama macam battery. It's kind of same but it's different stuff. But it did the same things lah, same function to store electrical charge. Cuma kalau power bank dia store an electrical power. The kind of different things sikit lah. Okay. So dekat sini material yang kita buat untuk menghasilkan capacitor adalah seperti ini simbol dia, simbol schematic. Bukan simbol dalam, kalau betul capacitor kalau tengok by 3D macam-macam bentuk lah. Tapi mostly kalau awak jumpa yang 3D punya lukisan macam ni lah dalam bentuk capacitor. So dia bentuk silinder dan dia ada dua kaki. So satu kaki pendek di mana ni negatif, ni positif. Okay. So macam ni awak nampak ada dua simbol. So kalau simbol yang pertama kat sini maksudnya dia tak ada positif, tak ada negatif. Maksudnya dia tak kisah mana-mana ni depan belakang sama saja. Macam yang this one macam straight line ni ada positif, yang curve ni adalah negatif punya side. Negatif punya kaki. So maksudnya bila awak kena buat connection dalam schematicnya circuit nanti, ini motor engineering punya stuff lah. So awak kena ikut lah, positif tu kena connected dengan terminal positif, and then negatif kena connected to the terminal negatif. Okay, right. So punya tadi ni symbols dia. So capacitor ni in between dia, sebab tu simbol dekat tengah-tengah ni dia tak bercantum. Dia actually memang dalam benda ni memang tak ada cantum, dia air gap. Kat sini namanya a small air gap ataupun thin insulator. Okay, insulator ya, maksudnya penebat. Called dielectric. Dielectric punya menggunakan namanya special bahan ni ada kita panggil dielectric material. Okay, such as mica, ceramics, paper or even oil. Okay, ini adalah salah satu benda yang yang kita panggil thin insulator ni, yang dia punya body ni kita panggil thin insulator. Okay, memang saja mica, ceramics ataupun paper. Okay, ada banyak benda lagi lah, tapi most of capacitor banyak menggunakan mica dengan ceramics. Okay, ni paling banyak digunakan dalam industri lah, these two ni. Okay, alright, because ni simbol dia tadi. Ni simbol schematic sahaja ya. So capacitance. So capacitor ni adalah value capacitor tu sendiri. Macam kita ada resistor. Resistor value dia kita panggil resistance. So capacitor value dia kita panggil capacitance. Okay, C besar. So the ability of capacitor to store energy is measured by capacitance. So apa yang energy yang kita dah kumpul dekat dalam capacitor ni macam power bank lah. So kita dah connected dengan bateri kan. So the benda ni akan kumpul tenaga sampailah berapa banyak energi yang boleh terkumpul lah untuk capacitor tu sendiri. So kita nak kira value capacitance sendiri. So dari situ kita boleh tahu berapa voltage dia boleh terima, berapa charge dia boleh terima, dan berdasarkan nilai capacitance dia. Okay, so capacitor ni C besar adalah capacitance adalah unit dia dalam farad ataupun F besar sahaja ya. Ini dia punya capacity saja betul. Tapi kalau di sini kita O kan, awak nampak ni O ataupun coulomb
per voltage. Ni coulomb C besar stand for coulombs, and then ini per volt ataupun voltage lah, per voltage daripada formula ni. So nampak Q adalah charge, so unit adalah coulomb, and then V adalah potential difference ataupun voltage lah kita panggil dia, adalah V besar unit dia kat sini. So ada dua unit, tapi dalam kebanyakan bentuk memang kita akan bagi dalam farad. Okey, unit dalam farad. Tapi kebanyakannya dalam, sebab unit nilai kapasitor ni selalunya sangat kecil, so biasanya kita letak dalam 110 microfarad ataupun dalam 100 biasanya dalam micro lah kebanyakan untuk kapasitor ni. Kebanyakan memang akan jumpa micro, 100 microfarad. So jangan keliru ya. Ini always noted, sebab ramai antara yang bila buat hantar assignment ke apa, ramai dia keliru dengan part ni. Micro always is not a unit. So dalam calculation awak perlu masuk, sebab kadang mungkin dia boleh bagi yang first capacitor dalam 10 microfarad. So let's say kita panggil ini C1 microfarad, C2 100 microfarad, C3 mungkin boleh dia bagi dalam 1 nanofarad. So kita tahu kalau 10 microfarad sama adalah dengan 10 kali 10 kuasa negatif 6 farad. Ni untuk this one lah. Kalau untuk this one kita sama, so nano sama dengan negatif 9. So 1 kali 10 kuasa negatif 9. So kalau awak tak masukkan nilai yang N ni dengan micro ni, awak akan dapat nilai yang berbeza lah. Sebab sepatutnya kalau dengan masukkan, kalau macam ni, kalau dia memang 10 dengan micro tak ada masalah, awak tak nak masukkan, dan final answer awak letakkannya je lah dalam micro balik. Tapi kalau macam ada nano, ada micro, value dia dah berbeza. Dan kalau lagi kalau kita masukkan dengan sini kan, sebab coulombs mungkin nilai bukan dalam perpuluhan yang cantik, jadi awak, most student akan banyak confuse kat situ. Okay, so take note on that. So kita ada bentuk dalam microfarad ataupun nanofarad. Kebanyakan most of value dalam micro. Okay, tapi depends pada soalan dia nak bagi macam mana. Okay, so it's always positive sebab dia skala quantity. So kita tak ada kira negatif ataupun positif. Macam tadi kan ada connection dia kan. Ini just mainly untuk connection dia sahaja. Untuk value dia tiada negatif ataupun positif. Dia skala quantity. Ini just based untuk dia punya connection sahaja dalam schematic, dalam board, electronic board sebenarnya. Macam mana untuk guide orang untuk pasang dia macam mana. Okay, untuk value dia macam saya cakap tadi, dia skala quantity. Dia bukan vektor. Dia tak perlukan dia bergerak ke, dia tiada pergerakan. Okay, alright. Okay, tu settle untuk capacitance. So kita ada formula kat sini. Dia actually quite the same thing as macam Ohm's law. So Ohm's law kita tahu kita ada R is equals to V over I kan. Cuma terbalik sahaja. So kali ni R ni sama dengan capacitor, V actually sama dengan V lah. V tetap sama dengan V voltage. Q ni sama dengan I. Nanti awak akan tengok lepas ni kenapa yang dia boleh jadi sama. Sebab the function, sebab kita dalam capacitor kita ada circuit juga. Kita ada circuit series dan juga parallel. So kalau awak ingat dulu masa dalam Ohm's law, kalau series I dia sama, yang berbeza adalah voltage. Kalau masuk parallel, kita dapat voltage dia sama, I dia yang different. Sama je konsep nanti awak akan nampak. So basically macam tadi I saya comparekan dengan Q kan. So Q akan sama pada schema untuk litar series, untuk circuit series. Tapi Q akan berubah kalau dalam circuit parallel, pada different capacitor. Okay, alright, tak apa, kita tengok dulu. So kita buat first contoh dulu. Okay, the charge on the plate of capacitor of 120 microcoulombs, okay, and negative 120 microcoulomb, then when they are connected to a potential difference of 6 volts. So what is capacitance of the capacitor? Okay, charge on the plates of capacitor are 120 micro. Okay, so basically dia pakai yang positif negatif lah.
So ini basically the whole thing adalah sama dengan sebagai satu value sahaja. Okay, ini adalah dia punya coulomb. Saya tak tahu dia salah typo ke ataupun tapi dia minta nilai kapasitor kan. So betul lah. So A kita sama dengan, so kita ada C sama dengan Q over V. So Q kita ambil 120 bagi dengan dia punya voltage adalah 6 volt. So 120 bahagi 6 samalah dengan 20. Patutnya 20 lah. 120 bagi 6. Betul lah, kita dapat 20 microfarad. Ini maksudnya value ni dia nak cakap yang ni. So sebelah positif ni 120, sebelah negatif ni 120 juga, tapi at the same value sahaja sebab dia merangkumi satu value kat sini. So satu kapasitor ni actually dia punya coulomb, dia punya Q adalah sama dengan 120 microcoulomb. Ini salah satu cara awak boleh buat, di mana saya tak masukkan micro tadi. Tapi kalau awak better buat macam ni lagi lah, di mana supaya awak tak confuse, di mana kita masukkan Q 120 microfarad. Farad tak nak masuk tak apa. So ikutlah 6 volt kan. So bahagi awak akan dapat sama dengan 20. Sebab dalam calculator biasa dia akan letak dalam decimal point. 120 micro, kalau masuk micro bahagi 6, awak dapat dalam kalkulator biasa dalam bentuk macam ni. Kau dapat 2 kali 10 negatif 5 unit dia adalah farad. Macam ni pun boleh, tak ada masalah, sama saja. So bila awak kembangkan, so macam ni 20 kali 10 negatif 6 farad. Sama saja sebab ni, ini negatif 6, ini negatif 5. Kalau awak jadikan negatif 6 balik, awak sama je dapat 20. Sebab dalam kalkulator biasa dia tak bundarkan nombor tu jadi cantik. Macam ni awak nak bundarkan terus jadi micro pun boleh, nak jadi mili pun boleh, tak ada masalah. So contoh kalau kita tukar pada mili kan, so mili kita kena jadi negatif 3 lah kan. So negatif 3 kena tambah ke depan lah. So 1, 2. So kita baru dapat 0.002 kali 10 negatif 3 farad. Sama saja. Kalau kita nak buat negatif 6 tadi, so negatif 6, so tambah satu lagi ke belakang lah. Dan tadi, so kita dapat 20 microfarad. Yang ni awak boleh sama je lah, 0.002 millifarad. Okay, alright, settle on that. Tu sepatutnya boleh faham dah. Alright, so kita buat soalan B di mana? Okay, B, what is the potential difference across the same capacitor if the charge on the each plate is 64 microcoulombs? Okay, kali ni dia minta nilai voltage pula. Dia minta nilai potential difference. The same across the same capacitor, maksudnya nilai capacitor dia berubah. Tapi cuma nilai sekali ni dia nak cakap dia punya capacitor nilai dia sama. So maksudnya 20 microfarad. Ni awak kena take note nilai kapasitor adalah sama, sentiasa. Tapi maksud dia tak boleh berubah. Yang boleh berubah hanya adalah dia punya Q dengan V. Depends pada voltage supply kita. So kalau voltage supply kita kecil, kecil lah. Kalau voltage supply kita besar, besar lah nilai dia. Tapi dia ada maximum value, dia boleh tahan jugalah. Tapi itu out syllabus awak lah. Awak tak perlu nak kira dia punya maximum value berapa semua yang kapasitor tu boleh tahan. Okay, cuma awak perlu tahu. So macam ni, lagi tinggi nilai kapasitor, lagi tinggi nilai kapasitor, lagi tinggi nilai Q lah. Tapi voltage dia akan makin rendah. So sekarang dia kata tapi cuma voltage yang berbeza. So sekarang dia pakai bateri yang lain. So tapi dia kata dia bagi nilai charge dia bertambah lah, berkurang. So kepada 64 microfarad. So kita guna je lah formula tadi. So C equals to Q over V. Kali ni kita nak V. So V equals to Q over C. So Q itu sama dengan 64 micro kali 10 negatif 6 bahagi dengan C kita adalah kita punya 20 microfarad. So 20 kali 10 negatif 6. So 64 bahagi 20, kita dapat 3.2 volt. So nampak bateri dia makin kecil. Macam tadi awal tadi situation kita bateri kita adalah dalam 6 volt. Okay, alright.
Itu sahaja untuk first part of this video. So next kita akan cover untuk series dan parallel circuits untuk capacitor. Thank you.